Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam 7 Ramadan untuk topik seterusnya iaitu apa itu kajian literatur. Okey, kita terus kepada topik ini. Okey, kita pergi pada tujuan dan merangkap juga maksud apa itu kajian literatur. Okey, secara mudahnya, okey. Bila kita sebut kajian literatur adalah sebuah idea. Tetapi idea itu seperti mana yang kita telah tulis di bab 1 di bahagian pengenalan, kita dah nampak sedikit isu yang relevan, kita dah nampak penyataan masalah, kita dah nampak objektif persoalan kajian maupun hipotesis. Seperti dijelaskan dalam siri sebelumnya, semua yang kita tulis dalam bab 1 itu adalah pengenalan. Perlu penjelasan, penerangan lanjut di bab kedua. Jadi untuk idea itu lebih sesuai kalau kita katakan di bahagian literature review ni adalah memperkemaskan idea. Okey, jadi kalau kita sebut dalam bab 1 di bahagian latar belakang, kita sebut isu-isu yang relevan. Jadi perlu ada extension, perkemaskan isu-isu relevan itu diperjelaskan lebih lanjut dan dikembangkan dengan lebih baik di bab 2. Sebab tu poin yang pertama, kajian literatur bermaksud adalah memperkemaskan idea. Yang kedua adalah konsep yang berstruktur. Seperti mana kita berjelaskan dalam bab 1, kita ada susunan. Yang mana penyataan masalah dibinakan objektif maupun persoalan kajian. Jadi kita ada objektif 1, objektif 2, objektif 3, objektif 4 contohnya. Jadi bagaimana kita nak susun di dalam bahagian literature ini mengikut susunan. Jadi di bahagian awal ceritalah berkaitan dengan maklumat ataupun perbincangan kajian literatur merujuk pada objektif nombor 1, kemudian objektif nombor 2, kemudian objektif 3 dan objektif 4. Sejauh mana penulisan kita, naratif kita, penceritaan dalam penulisan literature review menjadi sebuah konsep yang berstruktur. Yang ketiga, semakin menulis. Di bahagian bab 1, kenapa dia jadi ringkas? Sebab dia adalah bab pengenalan. Dan kita bila kita baca, kita dapat faham bagaimana satu proses idea yang kita nak bagi tahu dalam sebuah penyelidikan. Malah bila baca literature review, dia akan tingkatkan kefahaman. Bukan jadi sebaliknya. Biasa persoalan timbul bila kita menulis literature review dengan apa yang tulis dekat bahagian pengenalan jadi berbeza. Jadi mungkin jadi dua perkara yang berbeza. Pengenalan hal lain, malah literature review hal lain. Ataupun kontradik. Apa yang statement di bahagian pengenalan yang kita dah faham, yang tulis dalam bab 1, agak berbeza dengan apa yang you tulis dekat bab 2. Jadi penjelasan itu tidak menjadi lebih baik. Malah penjelasan itu menimbulkan perkara-perkara baru yang tidak dibangkitkan, diutarakan di bab 1 hari itu. Okey. Yang keempat, bermaksud literature review adalah perbincangan kajian lepas. Bila sebut perbincangan kajian lepas adalah penyelidikan sebaiknya. Jadi apa yang ada daripada sebuah penyelidikan yang lepas. Bagaimana dari segi aspek pemilihan teorinya, bagaimana dengan kaedah faktor, elemen dan pemolek ubahnya, apakah metod dari segi reka bentuk, dari segi populasi, persampalan, dari segi pengumpulan data, strategi penyelidikan, bagaimana kaedah analisis yang bersesuaian, sejauh mana dapatan yang ditemui, perbincangan dapatan, malah cadangan hasil daripada sebuah penyelidikan lepas. Jadi bila sebut perbincangan kajian lepas, ia adalah sebuah penyelidikan. Jadi penting dalam sebuah penulisan literature review adalah penulisan berkonsepkan perbincangan penyelidikan kajian lepas. Dan yang terakhir adalah penambahbaikan, penciptaan peluang dan research gap. Sejauh mana sebenarnya apa yang tertulis dalam literature review, apa yang tertulis dalam penyataan masalah di bab 1 hari itu, okey, penyataan masalah tu, cerita penuh penyataan masalah tu wujud dekat bab 2. Jadi sebenarnya bab 2 tu sendiri yang membangkitkan penulisan penyataan masalah. Okey, latar belakang kajian itu pun sama. Bab 2 di bahagian awal bahagian bab 2 ini menceritakan lebih lanjut, lebih jelas tentang latar belakang sebuah kajian. Jadi
Kalau ada orang, ada penyelidik yang buat bab 2, kemudian baru dia buat latar belakang, ada yang dah siapkan bab 2, baru dia dapat siapkan dia punya problem statement, adakah tindakan dia salah? Tidak. Itu cara dia untuk dia nak berkemaskan. Tapi kalau cara Pak Cik tulis latar belakang di bab 1, kemudian tulis pernyataan masalah pun dalam bab 1, tetapi bila semasa proses dan menyiapkan bab 2 tu, Pak Cik update dan betulkan balik dari segi menambah, menggugurkan penulisan yang lebih baik, lebih jelas di bahagian latar belakang maupun pernyataan masalah. Okey, jadi tujuan kajian literatur ni adalah untuk memadankan, juga untuk memadankan dengan mencari persamaan, membezakan ketidakperhatian, yang maksudnya kita terlepas pandang untuk membincangkan ataupun untuk penulisan literature review ni, ketiadaan, tetapi kita kena ada dari segi aspek keperluan, perubahan, penambahbaikan, penulisan kajian lepas dengan kajian yang dijalankan. Saya ulangkan balik, tujuan buat kajian literatur adalah membuat perbincangan dengan memadankan, mencari persamaan, membezakan ketidakperhatian iaitu terlepas pandang, ketiadaan dari segi keperluan, perubahan dan penambahbaikan yang berlaku dalam konteks penyelidikan yang lepas dan mampu kita buat conclusion ataupun synthesize bahawa perkara-perkara ini perlu dibuat. Dengan keadaan, senario, situasi 2021 ni, perubahan dan penambahbaikan perlu dibuat. Dengan membandingkan, dengan membezakan, dengan menyamakan dengan aspek keterlepas pandangnya aspek ni dalam literature review sebelum ini. Okey. Kemudian literature review seperti mana yang saya sebutkan tadi, kelompongan pengetahuan. Jadi pengetahuan ni adalah orang kata bukanlah kita kata kelompongan yang besar, tidak. Tetapi dengan kita cover topik ni, kita mengisi keperluan dalam literature review, mengisi kelompongan pengetahuan dari segi aspek perbincangan kajian lepas tadi dengan meningkatkan aspek keperluan dari segi perubahan, keperluan, perhatian, kekuatan, kelebihan tadi, membuka peluang dan potensi dari perspektif akademik, kerajaan, industri dan komuniti masyarakat. Jelas tadi bila kita sebut memadankan dari segi aspek ketidakperhatian dan kita perlunya keperluan dan perubahan dan penambahbaikan tadi, sedikit banyak perlu melihat kepada potensi dan perspektif dari segi akademik. Akademik adalah pendidikan, kerajaan dari konteks dasar dan pembuat polisi, industri, practitioner, player yang sangat penting dalam mempengaruhi ekonomi, teknologi sosial pada negara dan juga komuniti dan masyarakat. Yang dari segi aspek kekurangan dan aspek yang belum dikaji dalam kajian literatur. Jadi maksud literature review dan tujuan literature review itu sangat luas. Okey. Seterusnya bila kita nak faham, bila kita nak bertindak ataupun membuat action, membuat tindakan dalam penulisan literature review, ada 3 proses dalam penulisan literature review dan 3 sumber. Okey, 3 sumber yang biasa yang kita tahu adalah bila nak menulis sebuah kajian literatur yang baik, kita kena membaca artikel jurnal dan artikel proceeding. Begitu juga dengan tesis. Tesis ada dissertation, ada yang ada projek ataupun kertas projek. Ini sumber-sumber dari penyelidikan. Artikel jurnal penyelidikan, proceeding penyelidikan, tesis penyelidikan, disertasi, kertas projek pun sumber penyelidikan. Jadi dengan merujuk kepada sumber-sumber penyelidikan yang lepas, dia membantu untuk penulisan literature review yang baik. Sebab tu saya letak nombor 1. Nombor 2 adalah buku. Tapi ini buku-buku yang berkaitan dengan penyelidikan. Buku reka bentuk, buku metodologi, buku teori dan juga academic writing ataupun penulisan akademik. Kita kena rujuk buku, buku-buku yang bersesuaian dengan penyelidikan seperti reka bentuk, metodologi, teori dan academic writing ni dalam memantapkan penulisan literature review. Okay, yang ketiga, dokumen rasmi ataupun tidak rasmi. Dari segi aspek kerajaan, kita ada blueprint, kita ada polisi, laporan tahunan. Itu juga industri pun ada laporan tahunan. Ada laporan industri, laporan teknikal, ada bulletins, ada garis panduan, ada SOP dan lain-lain. Jadi semua aspek tiga-tiga ni, 3 sumber ni memainkan peranan yang penting dalam penulisan literature review. Okey, 3 proses dalam literature review yang sangat penting adalah membaca. Okey, ni 3M. Pertama adalah membaca. So bila lepas membaca, ni proses yang sangat penting iaitu menginterpretasi.
Kat sinilah berlaku proses untuk berfikir dan aplikasi. Ada yang menulis, berfikir dan menganalisis. Di dalam bahagian ni kita nak tahu sejauh mana kita boleh apply daripada membaca apa yang kita baca, apa yang kita faham, macam mana kita nak apply dalam topik kita, dalam penulisan literature review kita. Okey, kat sini kita berinterpretasi, mula berlaku proses berfikir, kemudian aplikasi kepada apa yang kita ingin lontarkan, ingin kita bincangkan menjadi sebuah penulisan. Jadi sebab tu sangat penting dalam literature review membaca, menginterpretasi dan menulis. Bila menulis, bagaimana pula menulis? Contohnya menulis satu perenggan yang baik. Tanpa ada bacaan dan menginterpretasi, dengan berfikir dan beraplikasi, kita tidak dapat menulis satu perenggan yang baik dengan ada pengenalannya, dengan pengenalan kaitkan dengan isu semasa ataupun isu umum, dengan adanya konten dan kandungan isi-isi tersirat dan isi tersurat. Dan ada juga kesimpulan, synthesis yang kita boleh buat dalam satu fakta ataupun satu idea daripada satu perenggan. Jadi sangat penting proses dalam penulisan literature review daripada membaca, menginterpretasi, berfikir dan aplikasi, seterusnya dapat menulis satu perenggan yang baik. Pakcik sebut perenggan, kenapa? Daripada satu perenggan, proses menulis satu perenggan itu akan menjadikan satu bahagian. Satu topik, satu subtopik, malah satu bab tu dapat ditulis dengan baik. Seterusnya ada 8 perkara tumpuan dalam penulisan literature review. Kita ada 8 perkara yang perlu diberi tumpuan dalam penulisan literature review. Nombor 1, pemahaman. Sebelum orang lain nak faham apa yang kita tulis, kita kena faham dulu. Okey, konteks pemahaman yang mendalam dan meluas tentang bidang. Sejauh mana kita menguasai penulisan kita, apa yang kita tulis dalam literature review itu berkait secara mendalam dan meluas dalam bidang kita, dalam tajuk kita, dan masalah kajian perlu melalui. Jadi penulisan literature review kena kaitkan dengan aspek teori, aspek metodologi, aspek analisis dan dapatan kajian. Bukan hanya beritahu tujuan atau objektif dan tempat, tetapi bila menyebabkan perbincangan literature review, perbincangan penyelidikan perlu mengaitkan dengan teori, metodologi, analisis maupun dapatan kajian lepas. Itu nombor 1. Nombor 2, menilai. Sejauh mana kita boleh mengukur dan menilai kajian lepas yang menyokong masalah kajian dan objektif serta persoalan kajian. Kita nak pastikan apa yang kita tulis dalam literature review berfokus dalam menjawab kita punya objektif dan persoalan kajian. Justru itu kita kena cari kajian literature yang bersesuaian, menilai isi atau fakta yang bersesuaian dalam menyokong supaya apa yang kita tulis dalam literature review ni membekalkan maklumat dalam menjelaskan proses, aktiviti penyelidikan yang bersesuaian dalam kita membantu untuk menjawab masalah objektif dan persoalan kajian. Nombor 3, dalam literature review banyak kajian-kajian lepas ada perkara yang dipersetujui, dipertikaikan dan kekurangan pengetahuan dalam bidang kajian. 3 aspek ni. Ada masa kita rujuk literature review memang sama, sokong, dipersetujui dengan kita. Ada yang bercanggah, ada yang berbeza, iaitu dipertikaikan. Begitu juga yang tiada, susah nak dapat satu literature yang menyokong. Lagi-lagi literature review empirikal dalam bentuk penyelidikan. Ada literature tetapi dah hanya berbentuk konsep paper, hanya idea yang tidak dapat dibuktikan, diproofkan dengan sebuah proses penyelidikan penuh. Okey, kemudian nombor 4, dia adalah idea baru. Sejauh mana yang you nak tonjolkan idea baru tadi, ada literaturenya dalam berbentuk kerangka konseptual kajian bagi kajian yang dicadangkan. Bagi sebuah penyelidikan, kita wajar untuk bangunkan konseptual framework. Tapi macam mana proses pembinaan kerangka konseptual tu? Perlu adanya sokongan literature review yang baik supaya dapat meyakinkan siapa yang baca tesis kita, supervisor dan penilai boleh rasa yakin bahawa this is an idea baru yang kita nak tunjukkan melalui proses kerangka. Dari mula kerangka teori kepada kerangka konsep, seterusnya jika perlu kita ada kerangka kajian. Yang kelima, kekuatan dan kelemahan kaedah lalu. Okey, dalam research, kaedah bermaksud metodologi. Dalam membuat penyelidikan, kita ada metodologi. So, metodologi kajian-kajian lepas tu ada limitation, ada terhad dia. Kat situlah wujudnya kekuatan dan juga kelemahan. Yang mana kelemahan itu boleh diisi oleh kita. Jadi bila boleh diisi oleh kita, kita kata kekurangan metodologi yang lepas tu menjadi kekuatan dalam kita punya tesis. Dan kita berpotensi untuk menjalankan proses pengumpulan data seperti mana yang kita cadangkan di bab 1 hari itu. Okey. Seterusnya, nombor 6, kajian yang dicadangkan selaras dengan apa yang dilakukan oleh pengkaji lain. Okey, dalam kata lain, bukanlah kita kena copy, tidak.
dalam sebuah penyelidikan bidang masing-masing, penumpuan bidang, dalam sesuatu permasalahan itu memang jelas apakah metod yang sesuai nak gunakan. Kita bukan nak mengubah ataupun kita nak menukar sesuatu yang 360 darjah, tidak. Kebiasaan normal dalam sebuah research, kaedah itu yang digunakan. Tetapi kita nak tambah baik dalam proses kaedah tersebut. Jadi ada beberapa perkara yang kita tambah baik, mungkin kita kurangkan, mungkin kita tambah, mungkin kita buat replacement. Itu dia katakan dengan membaca literature review, dengan mengaplikasi dan menulis literature review, kita mampu untuk mencadangkan apakah aspek metod yang bersesuaian untuk supaya mendapatkan dapatan yang lebih baik daripada proses penyelidikan sebelumnya. Okey. Okey, tadi dicadangkan selaras dengan apa yang dilakukan. Nombor 7, kajian dicadangkan dapat memberi sumbangan. So kita buat research, okey, literature review ni sebenarnya dia mengisi cadangan-cadangan kajian lepas. Okey, jadi kita pun menulis literature review pun nanti boleh memberi cadangan kepada next researcher. Tapi dekat bagaimana dekat balik 5 lah. Tapi biasa dekat kajian literatur kita nampak bahawa kita mengisi. Bahawa setiap orang buat penyelidikan di bahagian bab kesimpulan dia akan mencadangkan what's next for others research untuk continue. Apa benda yang dia nak extend. So apa yang kita boleh extend. Jadi sejauh mana kita sebenarnya mengisi. Dalam sebuah research tu ada supply chains. So dari proses dia kita sambung. Nanti lepas kita tu orang lain sambung pula. Okey, yang terakhir kajian yang dicadangkan merupakan kerja asli iaitu originality. Originality ni bermaksud okey, bukanlah kata kita buat perubahan yang drastik, yang kritikal, tidak. Sejauh mana penyelidikan ini menyumbang walaupun 1%, dia dapat menyumbangkan ada wujudnya originality yang berbeza dia jelas. Di mana? Dari segi aspek teorinya. Kalau kita sama dengan orang lain, teori tak apa. Dari segi reka bentuk, research design pun sama, tak apa juga. Dalam bagi metodologi banyak lagi. Populasi, persamplan, teknik persamplan, saiz persamplan, validity, reliability. Okey, jumlah sampel, unit analisis. Okay, setiap bahagian itu takkan kita 100% sama dengan orang. Ada yang kita berbeza. Malah dengan analisis yang berbeza, proses design kita yang berbeza. Cukup membezakan kita dengan researcher yang lain. Kat situ maka wujudlah dikatakan penyelidikan itu ada originality dia dari segi proses melalui literature, sama ada teori, dari segi pemulih ubah, dari segi metodologi analisis maupun dapatan dia. Seterusnya ada 4 kriteria kecukupan. Bila orang kata cukup ke literature review ni? Ada 4 kriteria mengatakan kecukupan dalam literature review ni. Yang pertama adalah maklumat. Sejauh mana literature review tu yang membekalkan maklumat tu cukup. Membekalkan maklumat yang menyeluruh, lengkap dan bersumber. Sumber tu citation dari segi artikel, tesis, buku, laporan pelayanan aras, polisi panduan untuk memaklumkan pembaca, penilai dan juga supervisor, itu orang utama, tentang kajian yang dicadangkan. Maklumat itu cukup tak untuk menjawab kita punya objektif persoalan kajian hipotesis seterusnya kepada penyataan masalah? Itu maklumat, membekalkan maklumat tu menggunakan maklumat-maklumat secukupnya. Dah rujuk pada 3 tadi saya sebut kan. Artikel, proceeding, tesis. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan laporan rasmi dengan tidak rasmi, begitu dengan buku. Itulah maklumat tu semua kita dah ambil dan guna dan betul-betul kita dah baca dan kita apply dalam penulisan. Kedua, kriteria yang kedua adalah keperluan. Memenuhi keperluan setiap aspek berkaitan tujuan utama dalam kajian literatur. So kita dah cover tak aspek-aspek yang biasa, aspek-aspek utama dalam sebuah penyelidikan, iaitu teori dah bincang, konsep dah bincang, pemulih ubah tema dah bincang, metodologi analisis dapatan kajian, begitu juga cadangan. Semua aspek ini telah berlaku perbincangan. Jadi aspek keperluan perkara-perkara penting dalam literature review pun kita dah cover. Ketiga, konten atau kandungan. Mempunyai kandungan yang ringkas. Ni kita punya outline ni. Outline, subtopik, subtopik. Ada kandungan yang ringkas, padat, komprehensif, seimbang, padu dan relevan bagi menjelaskan dan menjawab semua persoalan kajian ataupun objektif kajian. Ditulis dengan sumber yang terkini, 5 tahun terkini, dengan teknik citation yang betul, dengan scholar yang baik, dengan ada gaya penulisan synthesize, analisis, kesimpulan, dengan adanya persembahan visual, dengan literature review kita ada rajah, ada jadual yang bersesuaian dan disusun kemas mengikut kaedah piramid terbalik.
Kaedah piramid terbalik itu memasukkan semakin lama kita tulis, makin menjurus kepada main objektif kita. Semakin lama kita tulis, semakin kita faham, semakin jelas apa yang kita buat tu semakin fokus. Yang terakhir adalah format. Dalam penulisan literature review tak kecuali dengan format, menggunakan format gaya penulisan yang tepat mengikut garis panduan UST yang telah ditetapkan. Jadi kalau gunakan teknik citation yang betul, APA dari segi citation, okey, penulisan tu macam mana nak menulis satu perenggan yang baik. Jadi 4 kriteria kecukupan literature review, maklumat nombor 1, nombor 2 keperluan, nombor 3 kandungan, yang keempat adalah format. Okey, ada 6 konten ataupun 6 ciri dalam literature review. Okey, nombor 1 ada segi aspek kedalaman. Itu yang kadang-kadang kita dapat komen daripada penilai bahawa penulisan kita kurang jelas. Maksudnya kita tergantung, kadang-kadang tak sampai dalam, umum sangat. Walhal dalam penyelidikan tu dia bukan umum. Sebuah penyelidikan tu malah ada dapatan dia, malah ada cadangan dia. Dia detailnya sebuah penyelidikan itu. Jadi kadang-kadang penulisan kita tu tidak cukup kedalaman. Aspek pertama, konten atau ciri literature review adalah kedalaman, memanfaatkan artikel jurnal. Bila kita baca artikel jurnal, manfaatkan artikel jurnal. Dalam tu macam-macam ada cerita kan. Buku, laporan, bahan rujukan yang lain yang penting relevan. Yang kedua, keluasan. Menggunakan sumber idea, disiplin, keadaan, konteks pengetahuan dan pengalaman alternatif secara meluas. Imaginatif dari segi pemikiran, aplikasi kreativiti dan inovatif. Sejauh mana kita menulis literature itu, luas perspektif kita tu. Banyak kan perspektif dari segi politik, kerajaan, dari segi ekonomi, sosial, teknologi, perspektif agama, dan perspektif menyumbangkan kepada berimpaknya kepada komuniti, kepada masyarakat, malah industri, kerajaan, malah akademik juga. Itu keluasan. Ketiga, kekinian. Itu sangat penting, baca artikel jurnal yang 5 tahun kini, sumber-sumber 5 tahun kini. Yang keempat, pemahaman. Pemahaman pun harus mendalam dengan melibatkan konteks, analisis. You mampu mensintesis, membuat tulisan kritik, disimpulkan, conclude yang difahami. Jadi beberapa kajian lepas, you satukan dalam satu perenggan sejauh mana kita mampu analisis, sintesis, kritik dan conclude. Okey, kelima adalah keseimbangan. Make sure dalam penulisan literature review ada topik, ada subtopik dia. Pastikan pemilihan teori, pemulihan ubah, metodologi, analisis ditulis dalam kita punya perbincangan dalam literature, perbincangan literature yang teliti dengan seimbang. Sejauh mana kita rigorous, balance dalam penulisan semua perkara ni. Kita tak nak terlalu berat dengan penceritaan definisi teori. Walhal kita kena bincangkan sebuah penyelidikan kerana sebuah penyelidikan tu ada teori dia, ada pemulih ubah dia, ada metod dan analisis dan dapatan dia. Yang terakhir adalah kerapian. Penulisan disusun mengikut sistematik, mengikut susunan objektif atau research question, dibentangkan secara rasional, naratif yang baik. Jadi ada 6 perkara, konten, ciri dalam literature review, kedalaman, keluasan, kekinian, pemahaman, keseimbangan dan kerapian. Okey, kemudian 3 komponen utama dalam penulisan literature review. Okey, ini 3 komponen utama secara ringkas kita pecahkan 3 kumpulan. Kumpulan pertama adalah aspek teori, konsep utama. Sangat penting kita mulakan dengan asas ilmu untuk jelaskan bahawa dalam literature review mampu untuk menjelaskan konteks pengetahuan, dimulakan dengan teori dan juga konsep utama. Digunakan menjelaskan dan menyokong teori atau selain pada teori kita boleh gunakan juga aspek teori utama ni daripada model, asas, prinsip, fundamental yang dijadikan sebagai kajian yang dicadangkan. Tak kisahlah sama ada teori, model, asas, prinsip atau fundamental, menjadikan dia adalah satu asas ilmu utama dalam memandu penyelidikan kita. Yang kedua, selain daripada utama, setiap utama mesti disokong. Sebab tu yang disokong tu kita kena ada konsep sokongan. Di situlah kita menemukan pemulih ubah atau tim. Digunakan untuk mentafsir, menjelaskan konsep pemulih ubah dan tema sokongan model polisi penanda aras amalan yang terkandung dalam kajian yang dicadangkan. Okey, tugas untuk konsep ni dia nak menyokong konsep utama, asas utama dalam aspek teoretikal tadi. Jadi kita aspek teoretikal tu mungkinlah version dia version yang lama. Dengan keadaan 2021 ni wujud perkara-perkara, ada model baru, ada plan baru, ada polisi baru, macam-macam, ada garis panduan baru. Kita blend kan aspek-aspek yang baru yang terkini ni, yang semasa ni dengan aspek teori tadi. Sebab tu dalam penulisan literature review nombor 1 aspek teori dan konsep utama, yang kedua adalah konsep sokongan dan pemulih ubah tu. Okey, yang ketiga aspek yang paling penting iaitu macam mana kita menulis literature review ni
merujuk kepada objektif dan persoalan kajian, seterusnya pada penyataan masalah. Jadi penting kita kena, sebab panel banyak tanya, mana penulisan literature review merujuk pada objektif nombor 1? Mana penulisan literature review merujuk pada objektif nombor 2? Begitu juga objektif nombor 3 dan objektif nombor 4. Sejauh mana penulisan kita literature review ni dapat menjawab, dapat melakukan perbincangan penulisan, dapat melakukan perbincangan kajian lepas merujuk pada spesifik kepada objektif nombor 1, objektif nombor 2, objektif nombor 3, objektif nombor 4. Bila kita dapat menulis literature review dalam menjawab setiap objektif, intai-intai juga statement kita pernyataan masalah. Jadi penulisan kita dekat literature review di bahagian ini selitkan keyword-keyword dalam pernyataan masalah yang kita nyatakan dalam bab 1. Okey, dari segi susunan aspek penulisan literature review dalam menjawab persoalan kajian, objektif, metodologi dan pernyataan masalah ni merupakan kategori nombor 1 yang penting. Nombor 2, barulah kita melibatkan penceritaan tentang teori dan konsep dalam topik atau bidang yang kita kaji. Jadi ada 3 komponen. Komponen nombor 1 aspek teori atau asas utama. Yang kedua adalah konsep sokongan pada elemen utama tadi, kita panggil konsep sokongan. Yang ketiga adalah penulisan literature review dalam menjawab objektif persoalan kajian metodologi maupun penyataan masalah. Okey. Okey, itu saja perkongsian Pakcik dalam sesi apa itu kajian literatur. Sedikit sebanyak yang kita dapat hari ini dapat memberi panduan dan rujukan kita dalam menulisan tesis maupun artikel jurnal. Dan kurang lebih kesilapan daripada Pakcik mohon maaf. Dan semoga perkongsian ini dapat menambahkan lagi pengetahuan kita. Okey, kita jumpa siri yang akan datang di 8 Ramadan untuk keesokan harinya. Dan hari ini 7 Ramadan kita dah cover kepada aspek apa itu kajian literatur. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.